bahagian struktur. Okey. So, bismillahirrahmanirrahim. Nombor 1, Raja 1 menunjukkan tindak balas penghasilan polimer daripada monomer. Okey. So, kita dapat lihat di sini ada gambar Raja 1 ni monomer. Dan seterusnya dia mengalami tindak balas X dan akan menjadi polimer. So, apa itu tindak balas X rasa-rasanya? Rasanya? Ni ada dia minta ni. Nyatakan nama bagi tindak balas X. Monomer jadi polimer. Apa ya? Pempolimeran Kak Cikgu. Yes, betul. Pempolimeran atau polymerization ya. Pempolimeran itu adalah nama tindak balas daripada monomer menjadi polimer. Jadi apakah yang dimaksudkan yang polimer? Molekul berantai panjang. Okay. So, molekul berantai panjang yang terhasil daripada percantuman ataupun gabungan banyak ulangan unit asas. Yang unit asas iaitu monomer. Okay. Cikgu ulang balik, molekul berantai panjang. So, polimer adalah molekul berantai panjang. Okay, yang mana dia terhasil daripada percantuman ataupun gabungan banyak ulangan unit asas iaitu monomer ya. Ini monomer ni unit asas. Dan kalau dia berulang dia akan bergabung membentuk polimer. Okay. So polimer ialah molekul berantai panjang yang terhasil daripada pencantuman ataupun gabungan ya banyak ulangan unit asas. Okay, kalau kamu mau bagi tahu unit asas tu apa, iaitu monomer pun boleh juga. Tidak payah sebut monomer pun boleh. Tapi yang penting kamu tahu unit asas tu adalah monomer. Okay, boleh dapat ya. Okay, kemudian kanji merupakan hasil polimer daripada monomer glukosa. Apakah monomer bagi kanji? Kanji merupakan hasil polimer daripada monomer glukosa. Apa soalan ni? Apakah monomer kanji? So, jawapannya ada di dalam soalan. Glukosa. Iya, glukosa. Apa benda lah. Okay, so glukosa ni kamu tahu juga kan? Kalau selulosa pun dia punya monomer yang paling ringkas pun glukosa juga selulosa. Okay, kanji pun yang paling ringkas adalah glukosa juga. So, kelaskan sumber polimer berikut kepada polimer semula jadi. Okay. Kamu mesti tahu bahawa polimer tu ada 3 jenis. Bukan, polimer sintetik tu yang 3 jenis kan? Okay. Jadi, polimer ni ada 2. Okay, iaitu polimer semula jadi dan polimer sintetik. Okay. Polimer semula jadi ni adalah yang tidak melalui sebarang proses pempolimeran lah. Dia memang semula jadi macam tu. Dia memang ada pempolimeran semula jadi gitu. Okey. Jadi kalau polimer sintetik lagi dia terbahagi kepada 3 lagi iaitu polimer elastomer, kalau kamu masih ingat polimer elastomer, kemudian polimer termoset, elastomer, satu lagi apa? Cikgu pun lupa. Ada siapa yang ingat? Elastomer, termoset, one more, 3 tu. Elastik dengan elastomer sama. Termoplastik. Termoplastik, ya. So, sekejap buat betul ni.
Okey. Jadi polipropina itu sintetik atau semula jadi? Sintetik. Betul. Polipropina dia Sintetik. adalah, ya betul, sintetik ya. Sintetik. Sintetik. Oke. Selulosa? Semula jadi. Betul. Protein? Semula jadi juga. Betul. Oke, polyvinyl chloride. PVC nih. Sintetik. Betul, sintetik. Oke, so saya harap kamu tahu sudah. Oke, so kalau polimer sintetik tu mana tahu dia ada tanya kan? Oh tidak. Oke, so untuk pengetahuan kamu, kalau polimer sintetik tadi ini dia ada 3 lagi kan? 1, 2, 3. Oke, termoplastik. Termoplastik, termoset, termoplastik, kemudian termoset, polimer elastoma. Ada 3 ni lagi, so kamu mesti tahu apa dia punya perbezaan ataupun apa dia punya persamaan juga. Okey, kamu lihat sekarang nombor 2. So Rajah 2 menunjukkan maklumat tentang perkembangan model struktur atom bagi 2 ahli saintis. John Dalton, beliau memperkenalkan jirim yang terdiri daripada zarah yang dipanggil apa? John Dalton. Dia ada beberapa orang kan, John Dalton, J.J. Thomson, Ernest Rutherford, James Chadwick. So, apa yang John Dalton perkenalkan? Apa dia? Proton kah, neutron kah, elektron kah, atom kah? Apa? Atom Kak Cikgu. Ya, betul, atom. So, John Dalton ni itu adalah yang pertama. Yang pertama dalam siri perkembangan struktur atom tu, John Dalton. So, dia lah yang memperkenalkan atom. Dia cakap atom itu tidak boleh dibelah bahagi lagi. Kerana itulah yang paling ringkas sekali. Okay. Kemudian yang kedua ini, beliau memperkenalkan siapakah tokoh ini. Okay. Beliau memperkenalkan elektron di dalam atom dan bergerak di dalam petala di sekeliling nukleus. Siapakah itu? Niels Bohr. J.J. Thomson. Kalau Niels Bohr, kamu ingat saja dia elektron mengelilingi nukleus seperti sistem suria. Itu si Ernest Rutherford. Okay? So, J.J. Thomson kalau yang inilah. Kemudian kita tengok B. Jadual 1 menunjukkan nombor proton dan juga nombor nukleon bagi 3 atom P, Q dan juga R. P, Q dan juga R. Okay, so P, beginilah bla bla. Okay. Nyatakan bilangan neutron bagi atom P. Atom P. Berapa bilangan neutron bagi atom P? Neutron ya, dia mahu neutron. Okay, berapa? Kita ada proton, kita ada nukleon. Lepas tu kita 16. ada percentage. 16 Kak Cikgu. Macam mana cara cari? Nomor nukleon tolak nomor proton. Sangat pandai. Okay. So kita akan, nomor nukleon tu adalah proton dan neutron kan? Okay, so 32 tolak dengan nombor proton, kamu akan dapat neutron lah, iaitu 16. So jangan lupa formula ni, nombor nukleon ni, formula dia ialah proton
tambah neutron. Okey. Cikgu, Aha, boleh terus tulis jawapan? boleh? Tiada masalah. Okey, seterusnya. Atom-atom yang manakah merupakan isotop? Yang mana satu merupakan isotop? Q dan R. Ya, sangat bagus. Q dan R. Okay. Q dan R merupakan isotop. So, kamu mesti tahu ya kenapa isotop. Okay, sangat bagus. Q dan R. Okey, agak-agak. Kenapakah Q dan R adalah isotop? Ada siapa boleh jawab? Kenapa Q dan R isotop? Kerana mempunyai nomor proton yang sama tetapi nomor nukleon yang berbeza. Ya, betul. Okey. Kalau isotop, nomor proton mesti sama. Okey, tetapi mempunyai nomor nukleon yang berbeza. Sangat-sangat bagus. Okey. So, sebab kamu tengok di sini, tengok. Nombor proton sama kan? Nombor proton 17 dengan 17. Tetapi mempunyai nombor nukleon yang berbeza. Okey. So, itulah kalau ditanyalah. Okey. So, nombor 3. Berdasarkan jadual 1, hitung jisim atom relatif bagi isotop. Dia mahu JAR bagi isotop tersebut. Okay, berapa dia punya JAR? Jisim atom relatif, JAR. Isotop ni, dia ada dua kan? Kena tengok peratus kelimpahan ya. Kena tengok formula untuk peratus kelimpahan. Okay, so mungkin ramai antara kamu yang sudah lupa macam mana mahu mencari jisim atom relatif bagi sesuatu isotop. Okay, caranya adalah kamu tengok apa isotop di dalam ni, Q dan R. So untuk cari dia punya JAR, jisim atom relatif adalah sama dengan JAR untuk isotop ni ya. Adalah sama dengan jumlah peratus isotop, peratus yang inilah, yang ini ya, peratus isotop tu. Okay, kita darab dengan jisim isotop tu. Nomor nukleon lah, JAR isotop tersebut ya. Jisim atom relatif bagi isotop tersebut. Kemudian kita bahagi dengan 100. Okay. Okay. So, peratus isotop yang pertama, bagi isotop yang pertama adalah 75. Kemudian kita darab dengan JAR-nya, nomor nukleon tu ialah JAR tau, 35. Lepas tu kita tambah lagi dengan isotop yang kedua yang mana peratusnya adalah 25. Kita darab dengan JAR dia atau nomor nukleon dia. Kemudian kita bahagi dengan 100. Okay. So bila kamu sudah bahagi, okay, kamu akan dapat 35,5 jisim atom relatifnya ya. So semua jalan kerja ini kamu akan tulis di sinilah. Okay. Cuba kamu tengok cara cikgu ni. Kamu boleh faham? Boleh dapat. Ini peratus kelimpahan ya. Ini peratus kelimpahan. Peratus kelimpahan tu adalah yang paling banyak di muka bumi yang wujud isotop yang mana satu. Q lah. Okay. Q ni kalau kita tengok klorin kan. Klorin memang selalunya JAR yang kita guna 35. Sebenarnya ada satu lagi isotop bagi klorin yang mana JAR dia adalah 37. Tapi
jarang kena guna. Okay, sebab tengok peratus kelimpahannya, yang Q tu adalah lebih banyak lah. So ini adalah formula untuk mencari JAR bagi sesuatu isotop, di mana kedua-duanya digabungkan dan kemudian dibahagi dengan 100. Okey. Seterusnya kita pergi ke nombor 3. Okey, nombor 3 ya. Raja 2 menunjukkan ion positif, ion negatif dan juga jisim bagi dua bahan. Okey. So, kuprum 2 oksida yang ini, asid nitrik, kemudian ada jisim. Okey, apakah nama lain bagi ion yang bercas negatif? Cation atau anion? Anion. Betul, anion. Okay, good. Okay, tuliskan formula bagi kuprum 2 oksida. Kuprum 2 oksida, kamu tengok charge. Kuprum 2 oksida. Okay, so rasanya kamu tahu? CuO. Iya. Okay, CuO. Okay. Kenapa dia laju? Kenapa dia laju dapat CuO? Sebab dia nampak charge ni sama. 2 positif, 2 negatif. So CuO. Okay, boleh dapat, boleh faham ya macam mana mau cari formula bagi kuprum 2 oksida tu, kamu tengok charge Cu dengan O. So kalau sama memang tiada masalah. Okay, hanya perlu tulis CuO. Begitu saja. Okay, serbuk kuprum 2 oksida bertindak balas dengan asid nitrik untuk menghasilkan garam X dan air. Tuliskan persamaan kimia yang terlibat. Okey, saya mau kamu ambil kertas kamu, ambil pen. Cuba kamu tulis persamaan kimia untuk tindak balas kuprum 2 oksida. Di mana kamu tulis CuO tambah apa formula untuk asid nitrik? Positif dengan negatif tiada masalah kan? So, tahulah sudah kan CuO tambah apa? Dapat garam dan air. Okey, cuba buat. Kamu buat dulu sekejap. Okey, dan kemudian nanti kamu semak jawapan bila cikgu tunjuk kan? Sudah siap? Sudah siap bagi tahu cikgu. Saya harap kamu dengan kelas cikgu ni kamu bukan dengan tangan kosong ya. Ada kertas. Okey. Okey, pada yang sudah siap. Okey, apa? Macam mana? Tindak balas antara kuprum 2 oksida dengan asid nitrik. Menghasilkan garam X dan air. 2 saja hasilnya. Okey, pada yang sudah siap, apa yang pertama? Seimbangkan kah juga cikgu? Mesti. Kita imbangkan dulu. Tapi kalau kita tulis mula-mula tu, iyalah, kasih imbang terus. Okey. So, yang pertama apa? Kuprum 2 oksida, apa dia punya formula? Mungkin ada yang mau tulis, takut bersuara. Ada yang mau tulis? Saya open chat. Atau ada yang mau tulis di itu saja, ataupun lagi simple terus bersuara. Okey, jom. Okey, kuprum 2 oksida apa dia? CuO. CuO. Yes, CuO bertindak balas dengan asid nitrik. Formula asid nitrik ni asid nitrik. HNO3. HNO3. Itu tiada masalah kan? Ya. Tiada masalah. Okey. Tambah
NO3. Oke. Apakah garam yang terhasil? Kuprum nitrat. Kuprum Kuprum 2 nitrat. Oke. Kuprum So, nitrat. kuprum 2 nitrat means Cu2 positif. Dia akan bergabung dengan NO3 negatif ya. So, apa formula dia? 21 ni. So, apa Cu Cu, kurungan yes. NO3 NO3. kurungan 2 kuringan. Betul, kurungan tutup kurungan 2. Okay, so hopefully kamu dapat ini ya. Ini sangat-sangat penting. Tahu macam mana membuat kuprum 2. Kenapa 2 ni? Sebab sini kan, 2 ni. Tambah air. Hopefully yang ini memang tiada masalah ya. Okay, kemudian kita imbangkan. Okay, ada yang sudah imbang. Nitrat, tambah nampak? Sini Sini kah? Ya, 2 sini. Okay. Jadi sini kamu nampak ni 2 nitrat, means letak sini 2 supaya dia nitrat. Kemudian kita tengok kuprum sini 1, kuprum sini 1. Okey, kemudian nitrat 2, 2H. Macam imbangnya air tak payah kot sebab H2 kan, 2H kan. H2. Oksigen pun oksigen 1. Itu saja kan? Cikgu, oksigen 4. Oksigen 4 dekat mana? sebelah kiri. So, mau tambah 2 dekat tu air. Okey, jom. Sini 2. Ya. Ini 2. Hidrogen 4. Oksigen, macam imbang sudah. Sebab kita Oke. kuprum dengan kuprum kan. Okey, nitrat ni 2, nitrat ni sudah imbang. Hidrogen 2. Hidrogen 2. Left oksigen 1, oksigen 1. Imbang kan? Ya. Sesilap tengoklah tu. Okey. So, ini adalah imbangan dia. Okey. So, markanya akan 2. 1 untuk formula molekul yang betul. 1 lagi adalah untuk marka imbangan. Jadi, dia ada 2 marka imbangan ya. So, pemeriksa tu dia akan tengok begini satu-satu. CuO ni betul, HNO3 ni betul formula dia. Cu sinilah biasanya pelajar akan sangkut. CuNO3 dia tidak letak 2 macam ni. Okey, tiada markah langsung kosong. Tapi kalau yang ini betul, maka dapatlah 1 markah. Okey. Kemudian tengok lagi sini ada 2, imbanglah kan. So sini adalah markah yang kedua. Dia akan tulis beginilah. Okey. Markah pertama dan markah kedua. Okey. Seterusnya kita tengok ini adalah soalan pengiraan. Berdasarkan persamaan kimia, lengkapkan jisim dalam ruang yang disediakan. Okey. So dia suruh kira jisim. Jisim dalam ruang yang disediakan maknanya dia suruh kira jisim HNO3 ya. Ni, asid nitrik. Dia suruh cari jisim ini berdasarkan tadi tu. Berdasarkan ini. So dia suruh cari jisim untuk asid nitrik. M tu mass ya, jisim. Okey. Kemudian kita tengok apa yang dia bagi. Dia ada bagi apa? Ini dia ada bagi jisim untuk kuprum 2 oksida iaitu 5.6 gram. Okay, so soalan dia ada bagi jisim untuk kuprum 2 oksida iaitu 5.6 gram. So kamu boleh guna kaedah Mr. X. Mr. X ya. Untuk dapatkan jisim asid nitrik. Okay, apabila jisim kuprum 2 oksida diberi. Guna Mr. X. Kamu kira dahulu ya. Lepas tu nanti kita bincang. Cikgu bagi masa dalam 1 minit begitu. Okay, try. Cikgu boleh kasih turun? Kasih turun? Saya boleh Ya, kasih turun ke? Ya, oke. Okey, sudah? Ya, yang dia punya nomor apa tuh? Ini dia. Oh ya.
Sekejap saya kasih kecil. Okey, boleh? Boleh. So saya sudah bagi jisim kuprum 2 oksida 5.6 gram ya. Dan soalan mahu berapakah jisim untuk asid nitrik? So kita buat Mr. X kan? Okey, ada yang sudah siap? Dapat berapa jisim? 17.64 Kak Cikgu. Okay, kita tulis dahulu sama ada betul atau tidak. So ada yang dapat 17 point berapa? 64. 64 gram. Okey, ada lagi? Saya rasa kalau mau kira jisim kan 2 ni jangan ikut ya untuk JAR ya. 2 ni jangan ikut. Oh, salah Ini betul. saja. Jangan ikut tuh. 2 ni hanya untuk ratio sahaja. Kalau untuk kira jisim ke apakah 2 tu tidak boleh ikut. Dia hanya untuk ratio sahaja. So, 8.82. okey, 8.82. Ada lagi jawapan yang lain? Jawapan yang lain mungkin ada? Yang lain buatkan ni. Cikgu, Ya. belum mahir guna Mr. X. Okey. So yang lain pun begitu juga kah? Okey. So kita akan buat Mr. X tu. Kita akan Mr. X Saya pun tu dapat begini cikgu, 8.82. Okay, good, Hamri. Okay, so dua-dua pun dapat 8.82. Okay. Jadi pada yang belum mahir kena tengok betul-betul ya dan lepas tu kena buat. Kena buat. Sudah tengok, try buat sendiri. Okay, so Mr. X, M tu adalah bilangan mol. Okay, bilangan mol siapa? Bilangan mol bagi data yang diberi. So dalam tajuk ini, dalam soalan ini, bilangan mol data yang diberi, bul pula. Bilangan mol data yang diberi, data yang diberi di sini adalah 5.6 gram. Okay. 5.6 gram. Okay. So, yang diberi adalah dalam bentuk gram. So, untuk cari bilangan mol ni ada banyak cara. Kalau dia bagi jisim, kita kena bahagi dengan JAR dia lah. Okay, kita bahagi per JAR untuk kuprum 2 oksida. Apa itu? Sekejap
bahagi dengan kuprum 2 oksida punya JAR lah, sebab ini ialah jisim kuprum oksida. So Mr. X, M tu adalah bilangan mol. Okay, Mr. X, M bilangan mol, R ialah ratio, X adalah apa yang mahu dicari. Okay, M ni mesti dicari dengan menggunakan kaedah bahagi, X ni dicari dengan menggunakan kaedah darab. Okay, so kita bahagi dengan apa? Kalau jisim kuprum 2 oksida, so kita tengok di sini kuprum ialah 64. 64 tambah CuO ni kan, tambah oksigen ialah 16. Okay, so kamu akan dapat bilangan mol dia ialah berapa ya? Tolong cikgu. 0.07 kan, sebab 64 tambah 16 ialah 80. So kamu akan dapat 0.07 mol. Ada masalah di sana? Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. 0.07 mol. So siap untuk M. Boleh cikgu. Siap untuk M. Okey. Jadi sekarang kita akan buat untuk R pula. R adalah ratio. Ratio tu ini yang kamu mungkin tidak mahir bagaimana untuk kira ratio. Ratio antara siapa dengan siapa pun mungkin tidak mahir ya. Okay. So ratio tu antara siapa dengan siapa? Antara yang kamu cari bilangan mol tu dengan yang kamu mahu cari di dalam soalan. Okay. So antara siapa? Antara yang diberi iaitu CuO ni kan 5.6 gram dia bagikan. So ratio tu antara CuO. Kenapa CuO? Sebab dialah data yang diberi. Dialah yang sangat penting, yang ambil peranan lah dalam pengiraan ni tadi. Okay. Kemudian dia mesti dia mesti dengan siapa? Dengan yang mahu dicari. So kita tengok di soalan itu. Berdasarkan persamaan kimia di 3C1, lengkapkan jisim. Oh, jisim siapa? Jisim dalam ruang yang disediakan. Tadi jisim apa yang dalam ruang yang disediakan? Jisim asid nitrik. So inilah ratio dia antara CuO dengan HNO3. Okay. Di depan ni kamu akan tulis daripada persamaan. So kalau di depan ni tiada nombor, di depan CuO ni tiada, maksudnya dia 1 mol lah. Maksudnya di sana 1 mol. 1 mol CuO. Tapi kalau kamu kelang kabut mau tulis 1 CuO pun boleh juga. Okay, kamu tulis macam 1 mol CuO nisbah dengan berapa nombor di depan HNO3 tu? 2. So 2 mol HNO3. Inilah kita panggil ratio. Satu ratio dalam persamaan. Kemudian di bawah dia pun sama juga. Sama juga di sini ya. Sama juga mesti antara CuO dan HNO3. Okay. Di bawah ni bukan lagi 1 mol, tapi kita tengok jawapan di sebelah tu, 0.07. 0.07 mol CuO. Okay. Kemudian sekarang ni kan kita mau cari jisim HNO3. So yang ni yang kita tidak tahu. Kita mau kira yang ini. Berapakah bilangan mol bagi HNO3? So kita mau cari yang tidak tahu tu, so kita kena carilah bilangan mol HNO3 adalah bersamaan dengan, so kita tengok betul-betul ratio tu apa. Kita mau cari yang ini kan, so kita darab silang. 0.07 darab 2. Okay, 0.07 darab 2. Okay, kemudian apa? Kemudian kita bahagi dengan 1. Macam ni. Kamu kira ini macam nisbah? Nisbah kamu belajar dulu-dulu. Pasal form 1 tu, nisbah.
0,07 darab 2, kemudian kamu kena bahagi dengan yang ini. 1. Bahagi 1 dia tidak makna apa-apa kan? Kamu boleh tulis ataupun tak boleh tulis. Yang satu ini sebab bahagi 1 darab 1 kamu akan dapat benda yang sama juga. Okay. So 0,07 darab 2, so kamu akan dapat bilangan mol HNO3 ialah 0,14. 0,14 mol. So kalau sudah dapat bilangan mol untuk ini, yang ini tidak, ini tiada function sudah ya. Ini hanya untuk kasih balance persamaan saja yang di ujung ini. Oke. Bila sudah dapat bilangan mol untuk HNO3, sekarang kita boleh dapat X di belakang ni. X itu apa yang soalan mahu. Oke. Soalan mahu jisim untuk HNO3. Oke. 2 ni jangan masuk ya. Dia mau HNO3 sahaja. Okay. So, yang X dia tu maksudnya kamu guna darab. Okay. So, jisim HNO3 adalah sama dengan, dia kan mesti darab dan mesti ada kesinambungan daripada Mr. X tu. R dia 0,14. Kemudian didarab dengan, kalau mau cari jisim, confirm kita kena bermain dengan JAR ya. Oke. Hidrogen 1 tambah nitrogen 14 tambah dengan oksigen 3, 16 kali 3 lah, 48. And then, bila sudah darab, kamu akan dapat 8,82 gram. Betul lah jawapan kamu tu. Okay, so saya harap kamu boleh faham apa itu Mr. X. Okey kan? Cikgu, yang CUO yang ratio tu yang bertindak balas dengan ratio dengan yang dicari kah? CUO bertindak balas. Apa maksud? Apa soalan tadi? Yang ratio tu, cara cari ratio tu, CUO tu yang apa? Yang ratio tu, CUO, Ya. dia mesti CUO tu yang diberi dalam soalan 5.6 gram tu, manakala HNO3 tu dia dipilih dalam ratio sebab itu yang mahu dicari dalam soalan. Satu yang diberi, satu yang mahu dicari di dalam soalan. Okey, yang kuprum 2 nitrat di belakang tu soalan tidak tanya. Okey, H2O di belakang pun soalan tidak tanya. Cumanya mereka ada di dalam persamaan tu kerana untuk balancing. Balancing maksudnya keseimbangan sahaja. Okey, boleh dapat? Okay. Thank you, Cikgu. Iya. Okay. So, ingat ya, bilangan mol ni kadang-kadang dia akan bergantung pada keadaan. Kalau dia bagi jisim, kalau bilangan mol, bahagi JAR. Kalau jisim selalu berkaitan dengan JAR. Kalau isi padu, kena bahagi dengan isi padu juga. Isi padu apa? Soalan akan bagi. Suhu bilik kah ataupun suhu STP. Dalam keadaan bilik atau dalam keadaan STP. Itu kalau dia bagi isi padu. Okay. Kadang-kadang dia bagi, biasanya 2 tu lah. Okay. Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk larutan. So bilangan mol tu adalah guna MV per 1000. Kalau tiba-tiba dia bagi kemolaran dengan isi padu, so bilangan mol itu akan dikira menggunakan formula MV per 1000. Okay. Jadi itulah Mr. X. Okay, saya harap yang lain ada apa-apa soalan? Oke kan? Buat banyak latihan. Ada banyak latihan di dalam modul penyeraan tu. Setiap kali kelas cikgu akan selalu ingatkan kamu. So, iyalah. Semoga dilembutkan hati untuk buatlah semua latihan calculation tu. Kalau enggak, rugi kamu. Jangan tunggu masa SPM. Kena terror bermula dari sekarang. Mesti sudah pandai buat calculation. Okey, berapakah bilangan ion negatif dalam garam X? Okey. Sekarang kita tengok apakah garam X tadi.
Dia cakap kuprum 2 oksida bertindak balas dengan asid nitrik untuk menghasilkan garam X dan juga air. So, garam X yang dimaksudkan adalah garam kuprum 2 nitrat. Okay. So, dia punya soalan ialah dia mahu tahu berapakah bilangan ion negatif dalam garam. Okay. Bila kita tengok bilangan ion negatif tu, itu maksud dia suruh cari bilangan zarah. Okay. Kan zarah ni terdiri daripada 3. Okay. Atom, molekul ataupun ion. So, kalau cari bilangan zarah, mesti dia berkait dengan pemalar Avogadro. Ini. Okay. Jadi, kita kena tengok apa itu kuprum 2 nitrat. Garam X tadi. So, garam X tadi adalah kuprum 2 nitrat ya. Okey. Ion negatif di dalam ini ada 2. Okey, terdapat 2 mol ya ion negatif. Anion lah bah. Ada 2 kan NO3 tu di sana. Okey. So dia bukan mahu mol ion, dia mahu bilangan ion negatif dalam garam X. Okay. Jadi kita akan guna formula bilangan mol darab bilangan mol ya. So jawapan dia adalah okey. Bilangan ion negatif ataupun bilangan ion NO3 negatif adalah sama dengan bilangan mol. Okay, kamu tengok berapa bilangan mol dia. Bilangan mol sudah dikira tadi kan. Nih. 0.07 adalah bilangan mol CuO kan. So kamu nampak ini pun 1, di sini pun 1. So kalau 1 nisbah 1 tiada masalah. Kalau dia 0.07, bilangan mol kuprum 2 nitrat pun 0.07. Yang ini pun kena guna ratio. Okay. So kalau 1 dengan 1 tiada masalah. Ini bilangan mol kuprum 2 oksida kita sudah kira tadi iaitu 0.07 mol. Okay. Kemudian kita pergi ratio. 1 mol CuO. Okay. Dia akan menghasilkan 1 mol kuprum 2 nitrat. 1-1. So dia pun kalau dia 0.07 mol maksudnya kuprum 2 nitrat pun 0.07 mol. So formula dia ialah bilangan mol. Okey, bilangan mol dia berapa tadi? 0.07. Mesti didarab dengan nombor Avogadro. Ini formula dia dalam bab 3. Okey. Okey, kemudian didarab dengan bilangan mol ion dia tu tadi ni. 2. Okay, so bila kita kira kamu akan dapat 8.428 didarab dengan 10 kuasa 22. Okay, bagi ya itulah. 23. Ada 3 kah? Okay. Ion NO3 negatif. Okay. So, saya harap kamu dapatlah fahamlah tu. Okay. Seterusnya kita Cikgu, sorry, 22. Okay, sorry. 22. Saya Ya, pun ikut sejak kamu ni. Okay, 22. Ini kan memang formula dia. Okey, kalau kamu masih ingat masa bab 3 kan, formula dia macam ni. Okey, semua benda tu kalau dari bilangan mol kan. Bilangan mol, okey, kita boleh cari jisim. Dari bilangan mol kita boleh connect dengan jisim. Okey. Kita boleh connect dengan jisim, isi padu dan juga bilangan zarah yang kita tadi itulah. Bilangan zarah tu bilangan ion nitrat tadi tu. So, bilangan zarah. Kalau kamu masih ingat ini cikgu ingat cikgu belajar masa tingkatan 4 sampai cikgu jadi cikgu pun cikgu masih ingat apa cikgu tu tunjukkan. Okay, so ini jisim.
Kalau keluar dari bilangan mol, kalau keluar dari bilangan mol, anak panah itu keluar dari bilangan mol, means kalau mau cari bilangan zarah dari bilangan mol, semuanya akan darab. Kalau ada bilangan mol, cari jisim akan darab juga. Semua darab lah kalau ada bilangan mol. Bilangan mol boleh juga cari isi padu, tapi darab. Semua darab. Okay. So tadi kita ada bilangan mol 0,07 kan, dia suruh cari bilangan ion. So darab dengan apa? Darab dengan nomor Avogadro. Okay. Tetapi kalau dia suruh cari ion, kamu tengok ada berapa ion. Tadi ada 2 nitrat kan, so kita kena darab 2. Kalau ada 3 ion nitrat, kena darab 3 at the end dia. Okay. Begitu juga kalau dengan atom. Kalau atom, kalau ada 4 atom, kena darab dengan 4 atom. Selepas bilangan mol darab nomor Avogadro, lepas tu kena darab dengan berapa bilangan atom di dalam formula tersebut. Okay. Yang ini pula darab dengan apa? Kalau mau cari jisim, bilangan mol darab dengan apa? GER. Ya, GER. Ataupun jisim molar lah ya. Kalau GER itu untuk atom, tapi boleh lah jisim molar ya. Jisim molar ataupun GMR, gitu. Boleh lah GER. GER untuk semua kan. Oke, yang ini kalau isi padu dengan isi padu juga ya. Darab dengan apa? Kalau bilangan mol tuh darab dengan 22.4 ataupun 24. Ikut keadaan. Oke, kalau 22.4 apa bilik kah? Oke, mungkin saya terbalik tapi nanti dalam soalan dia akan tunjukkan yang mana satu. Kalau bilik 22.4, kalau STP 24 atau saya terbalik. Oke, so yang ini dengan isi padu juga. Isi padu pada keadaan bilik, isi padu pada keadaan bilik. Oke, ataupun didarab dengan isi padu pada STP ya, suhu tekanan PY. Oke, mungkin yang ini tuh tidak silap saya 24 di padu lah. Yang ini 22 di padu. Tapi biasa soalan mesti bagi punya lah. Tiada yang soalan tidak bagi. Oke. So kalau isi padu, darab dengan isi padu juga. So ingat ya, kalau keluar darab. Kalau dari luar masuk begitu. Ada jisim, cari bilangan mol. Kalau cari jisim, bahagilah. Bahagi benda yang sama nih. Semua bahagi. Oke, so jom kita tengok. Ini pula nomor 4. Susunan elektron bagi atom unsur Q ialah 281. Okay. Unsur Q terletak bertindak balas dengan air untuk menghasilkan QOH. Okay. Dan juga gas hidrogen. Dalam skala manakah unsur Q ditempatkan dalam jadual berkala unsur? So 281 skala apa nih? Ini paling basic. Skala 3 nggak sih? Ya, skala 3 betul. Okay, skala 3. Okay, give your reason. Kenapa dia dalam skala 3? Karena mempunyai 3 elektron. Yes, very good. Okay, kerana mempunyai 3 petala yang berisi elektron. Bagus. Okey, ini teknik menjawab ya. Kalau kamu tulis mempunyai 3 petala saja salah. Petala dia mesti bagi tahu petala itu berisi elektron. Okey. Dari mana pula kamu dapat 3 petala tu? 281. 2 tu satu petala, 8 satu petala lagi, 1 ialah satu petala lagi ya. Okey. So apakah formula bagi ion Q? Bila tanya pasal formula ionnya, kamu mesti tengok untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil ya. So, apa formula ion Q? Q apa? Ion Q. Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, Q itu dia akan jadi apa? Q So, plus. kalau dia
Yes, Q+. Oh, Sebab dia lepaskan elektron atau derma satu elektron kan. So kalau charge negatif ni hilang, for sure lah dia akan jadi positif. Boleh ya? Okey ya? oke. Apakah yang dapat diperhatikan apabila kertas litmus diletakkan di dalam hasil tindak balas tersebut? So, dia cakap hasil tindak balas itu, unsur Q bertindak balas dengan air untuk menghasilkan QOH. So, bila kamu nampak OH saja, kamu rasa dia tu apa? Sejenis bahan kimia apa ni? Nampak OH ni? Ion OH. Alkali. Yes, betul. Alkali. Kalau asid, H positif kan? So, kamu Ya. sudah ada idea ya, alkali. So, kalau kertas litmus, apa yang kamu dapat lihat? Perubahan pada kertas litmus. Merah menjadi biru. Betul. Kamu mesti state dia punya warna asal dan juga warna akhir. Okay. So, kamu bagi tahu dulu apa yang kamu guna kertas litmus. Okay. Kertas litmus apa? Merah. Okay. Bertukar ataupun berubah kepada biru. So, mesti mention dua-dua warna sebelum dan selepas. Okey, saya harap kamu boleh dapat ya. Kalau tidak, kalau kamu tidak mention dua-dua, tiada markah. Okey, kita pergi ke B. B. Raja 3 menunjukkan dialog antara dua pelajar mengenai halogen yang bertindak balas dengan QOH. Halogen kamu mesti tahu dia kumpulan 17 ya. So nampak saja halogen, sepatutnya kamu sudah tahu yang halogen tu apa? Cl2, Br2, ini ialah halogen. I2, ini semua adalah halogen. So dia cakap Raja 3 menunjukkan dialog antara dua pelajar mengenai halogen yang bertindak balas dengan QOH. Okey. Zura, apakah pemerhatian yang kamu perolehi apabila klorin bertindak balas dengan QOH? So, apa pemerhatian yang dapat kamu perolehi? Dia cakap, saya dapati garam tak berwarna terhasil. Garam tak berwarna terhasil. Okey. Berdasarkan perbualan di atas, apakah inference yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian di atas? Garam tak berwarna. Okay. Garam tak berwarna terhasil. Okay. So, bila dia cakap garam tak berwarna terhasil, okay, kita tahu bahawa 281 tu adalah natrium ni kan? Natrium. So, QCl lah ni. So, inference dia ialah QCl atau NaCl pun boleh diterima ya. QCl merupakan sebatian ion yang larut dalam air lah. Yang larut dalam air. Garam tak berwarna terhasil. Sebab semua garam-garam anak tu adalah dari kumpulan satu. So memang garam anak adalah garam yang larut dalam air ya. Iaitu seperti anak. Okay, pada yang baru dengar garam anak tu kan. Okay, garam anak ni adalah amonium NH3 tu bukan kumpulan satu lah. Dia adalah satu-satunya cation yang bukan logam. Bukan satu-satunya. Ada satu lagi, hidrogen. Okay. So, A itu amonium. Apa sahaja garam amonium, amonium klorida kah, amonium sulfat kah, amonium karbonat kah, dia memang larut dalam air. Na itu natrium. So apa sahaja garam natrium, tidak kira natrium karbonat, natrium klorida, natrium sulfat, natrium apa lagi saya belum sebut. Iyalah semua kan itu larut dalam air. Begitu juga dengan K. K itu apa? Kalium. So semua garam-garam kalium larut dalam air.
Okey, kalium karbonat kah, kalium klorida kah, kalium sulfat kah, kalium nitrat kah, memang confirm larut dalam air. Asalkan garam anak. Okay, so dia cakap apakah inference yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian di atas, garam tak berwarna terhasil. Okay, ialah QCl adalah sebatian ion yang larut dalam air. Okay. Tuliskan persamaan kimia yang terlibat. Okay. Kita tahu bahawa Q ni, OH ni, alkali kan. Okay. Dia bertindak balas dengan klorin. So, mesti ada Cl2 ya, sebab kumpulan 17 dia wujud dalam 2 atom. Menghasilkan garam, QCl. Okay, dan juga natrium, saya tidak sure lah apa nama ni, klorat ke? Okay, dan juga H2O ya. Ini adalah dia punya persamaan. So, ini persamaan dia. Jom kita tengok lagi sini. Nombor 5 ya. Kita pergi nombor 5. Okey. Untuk pengetahuan kamu, pada peperiksaan tahun 2021, soalan garam tidak begitu menonjol. Jadi, ada kemungkinan besar tahun 2022, soalan garam akan kembali di dalam kertas 2 tu. Dan modul yang saya bagi kamu ni adalah modul kertas SPM bagi tahun 2022. Modul trial lah bagi negeri. Okay. Tapi tiap boleh bagi tahun negeri apa dulu. Okay, so kita tengok ini nombor 5. Seorang pelajar menjalankan satu eksperimen untuk penyediaan hablur garam daripada tindak balas antara alkali dengan asid. Okay, alkali dengan asid. So, Raja 4 menunjukkan susunan radas untuk eksperimen itu. So, ini dia guna asid benzoik dan juga natrium hidroksida. Okay. Kemudian, ini sebenarnya peneutralan kan? Peneutralan ni. So, tapi peneutralan ni antara powder lah. Ni powder. Kalau larutan dengan larutan, kamu tahu kan yang guna phenolphthalein tu. Tapi ini powder dia adalah asid, manakala larutan dia adalah natrium hidroksida. Okey, bila sudah campur, kemudian dia turas. Lepas turas, dia bilas. Lepas turas, bilas, dia panaskan, sejukkan. Dipanaskan. Lain juga ni. Dia turas, lepas turas, bilas, lepas tu hasil turasan tu dia panaskan, sejuk, lepas tu keringkan. Okay. So ini penyediaan garam ya. Dan kita tengok. Nyatakan keterlarutan hablur garam dalam air. Nyatakan keterlarutan hablur garam dalam air. So, asid benzoik dan juga natrium hidroksida. Macam mana kamu mau tahu dia larut atau tidak hasil garam tu? Dia akan hasilkan garam natrium benzoat. Natrium benzoat lah, iaitu C6H5. Larut kan? Kenapa kamu kata larut? Garam anak. Betul, dia garam anak. So ini ya, natrium benzoat nama dia. So jawapan dia di sini, nyatakan keterlarutan hablur dalam air. So kamu ramalkan apa garam yang akan terhasil. Kamu tengok sini, sini natrium. Ini ada benzoat. Dia akan jadi benzoat, okay. So, apa saja garam natrium, dia akan larut dalam air. Jadi, kamu bolehlah jawab di sini. Biarpun kamu rasa, susahnya soalan ni, kenapa lah dia guna benzoic acid. Okay, tapi sekurang-kurangnya kamu tahu ini garam anak, larut dalam air.
Tuliskan persamaan kimia yang terlibat. Tidak apa. Yang ini mungkin kamu pening-pening. Tak apa. Namakan hablur garam yang terlibat. Okay. So, bila kamu nampak benzoid, maksudnya ada ion benzoat. Okay. So, natrium benzoat. Natrium benzoat. Sini, natrium benzoat. Yang bikin susah hati kamu tuh persamaan kimia saja, Pak. So, tidak apa, satu marka tuh jangan kasih ruin semua benda. Tetapi, okay, ini kena tengok juga dia punya persamaan kimia terlibat lah pula kan. So, kita buat pelan-pelan ya dia punya persamaan kimia. Okay. Asid dia adalah asid benzoik. Dan jangan risau, soalan sudah bagi formula asid benzoik. So, kita hanya tulis asid benzoik. Kan kalau asid karboksilik ni formula dia okay. Asid benzoik ada COOH kan. Lagipun dia sudah bagi formula ya. Ditambahkan dengan natrium hidroksida. Okay, so dia akan dapat kalau ada COO di belakang, okay, kita salin saja ini sampai ini. H tu kita tinggalkan. Lepas tu kita ambil cation pada ini, natrium dan air. Ini penetralan ni. Garam dan air, siaplah. Dan air. Okay. So, kalau kita imbangkan pun, memang ini saja. Kebiasaannya kalau oek-oek tu jarang mau diimbangkan. Tapi kena tengok balik lah. Okay. So, macam itu saja ya. Kalau mau buat persamaan, kalau melibatkan asid karboksilik, hanya perlu salin yang di depan ni, kemudian letak cation ni di tepi, kemudian H2O. Jangan takut nampak yang benda begini. Okay. So, berapakah jisim bagi hablur garam yang diperoleh? Okay. Sekarang saya mau kamu kenal pasti apa yang diberi di dalam soalan dan apa yang soalan itu mahu. Okay. Soalan itu mahu jisim hablur garam. Jisim hablur garam yang diperolehi. Maksudnya dia mau jisim ini, natrium benzoat. Okay. So, dia mahu jisim itu. Kemudian apa yang diberi di dalam soalan? Ada apa-apa yang diberi dalam soalan? Saya nampak di sini. Nih, banyak nih. Dia bagi M, dia bagi V. Kemolaran natrium hidroksida. Kemudian dia bagi isi padu natrium hidroksida. Dia bagi ini, V dia berapa tadi? Lupa. 20 cm padu. Kemolaran dia pun dia ada bagi, iaitu 1.0 mol per dm padu. Okay. So, boleh kamu tolong cari berapakah jisim bagi hablur garam yang diperolehi. Hablur garam yang diperolehi ini. So, kamu mesti tahu antara siapa dengan siapa. Okay, so ratio pun kamu kena tengok antara siapa dengan siapa. Tapi ratio ini tidak masalah nih, 1:1 kan. Okay, so cuba kamu cari dulu guna Mr. X. Okay, try. Bilangan molnya guna apa kalau ada MV? Cari M2 adalah bilangan mol daripada data yang diperolehi. Okay, try dulu. Hello, kamu masih berada dengan cikgu? Tapi tidak. Okay, try.
Okey, ada siapa yang sudah dapat? Kalau dia sudah mahir laju nih. Jisim 2.88. 2.88 semua dapat? 2.88? Ya. Ya. Betul? 2.88 gram. Betul. Okey. Sangat senang kan kalau sudah biasa dengan tu Mr. X. So, kamu akan dapat bila pada yang baru saja mau faham-faham tu. Okey. So, M, Mr. X, M. M ialah bilangan mol daripada data yang diberi. So, kita ada data yang diberi sana, 20 dengan 1.0. So, macam mana mau cari bilangan mol ini? Bilangan mol ini ada banyak formula kan. Kalau dia bagi begitu, kita guna MV per 1000. So, MV per 1000. M dia ialah 1.0. Okay, kemudian V dia ialah 20. Okay, kemudian kita bahagi dengan 1000. Okay. MV per 1000. So, kamu akan dapat bilangan mol dia 0.02 mol ya. Okey. So, saya harap yang itu tiada masalah. Tiada masalah. Okey. Kemudian ratio. Itu M. Tadi tu ratio. Sorry. Mesti bagi tahu bilangan mol siapa. So, ini adalah bilangan mol natrium hidroksida. Okay. Sudah dapat bilangan mol natrium hidroksida. Sekarang ratio. Ratio tu antara siapa dengan siapa? Antara natrium hidroksida dan juga yang dicari di dalam soalan. Okay, dalam soalan dia mahu cari jisim ya, jisim bagi hablur garam. Okay, maksudnya dia antara si benzoat tu, natrium benzoat kau mesti Dia tahu dapat antara sudah. 2.88? Ya. Sangat bagus. 2.88 gram. Yeay, dapat sudah. So, di sini 1 mol kan. Ini wajib tulis kalau kertas 2. Okay, biarpun dia 1 mol, wajib tulis dalam kertas 2. Sebab dia ada markah pada ratio. Okay, kamu mesti tahu yang mana satu. Wajib tulis. Pemeriksa tu akan tengok, oh dia punya ratio ni ngam. Pelajar ni tahu. Okay, baris kedua dia adalah 0.02 lah. So, baris kedua dia sama macam yang di atas tu. Okay, kalau macam cikgu senang sajalah. Cikgu copy saja. Yang mana 1 mol tu nanti cikgu ganti dengan bilangan mol natrium hidroksida yang dapat di atas tu. Okay. Dan kemudian di sini yang kita mau cari. Kita mau cari di sana. Okay. So, pada yang dapat tahniah betul-betul. Kamu akan cari bilangan mol bagi ini. Kamu akan dapat. Okay. Darab silangkan 0.02 darab 1 bahagi 1. So 0.02. Okay, darab 1. Sudah darab 1 and then kamu bahagi 1. Saya harap kamu fahamlah tu cara cikgu. So kamu akan dapat benda yang sama 0.02 mol. Dalam kertas 2 wajib tulis jalan kerja ya. So, siaplah untuk Mr. Ratio. Okay. Kemudian kita cari X. X adalah yang kita mau cari dalam soalan yaitu jisim hablur garam. Oke, garam siapa? Garam natrium benzoat tadi. Kita ambil yang dari ratio tadi, kamu dapat 0.02. Kamu darab dengan darab dengan berapa? Natrium benzoat punya JAR. So si 6, 12 darab 6
tambah 5, tambah 12, tambah 16, tambah 16, tambah 23, kamu akan dapat 144 tuh. 144. Saya harap kamu boleh dapat 144. Okey, kemudian kamu akan dapat sana 2.88 gram. Sangat bagus ya kamu laju buat tadi. Tahniah. Saya harap yang lain pun fahamlah apa itu Mr. X. Makin hari sepertinya kamu akan makin faham. Okay. Saya harap yang lain boleh dapat ya. Oke, kemudian sikit lagi kita habiskan bahagian B ini sikit ya. Oke, tengok jadual 3. Jadual 3 menunjukkan pemerhatian bagi 3 ujian ke atas larutan T. Tambah larut ini adalah garam ya. Tambah larutan natrium hidroksida. Oke, MP ya. Ini MPL. Oke, so jawab sini MPL. Mendakan putih larut. Oke. Yang kedua, tambah larutan amonia, mendakan putih larut juga. Oke, kalau cikgu hafal sudah betul nih. So, cikgu tahu sudah apa nih dia punya cation nih. Oke. MPL, atas bawah sama. Apa ya? Maggie Karizak, boleh bagi tahu saya? Maggie Karizak. Maggie Kariz satu grup. Zap. Zinc aluminium plumbum satu grup. Yang mana satu? MPL atas, MPL bawah nih. MPL. Ion apa? Oke. Kalau Maggie Kari, magnesium dengan kalsium kan? Kalau MP, Maggie Kari, magnesium, MP. Kalau ZAP, Z2 zinc kan dia yang first kan? Dia yang sama atas bawah, ZAP. So zinc lah. Jadi jawapan dia cation dia mesti zinc. Sebab MPL. Dalam natrium dia MPL, dalam amonia dia pun MPL. So kena hafal tu jadual tu. So kalau cikgu ingat begini, Maggie Kari kan? Maggie Kari. Dia satu grup. So memang kalau Maggie, kalau dalam natrium hidroksida mendakan putih. Kalau di dalam amonia pun dia mendakan putih. ZAP, zinc aluminium plumbum. Oke, yang first ni dia memang mendakan putih larut, di bawah dia pun mendakan putih larut. So sebab itu cikgu hafal. Oh kalau MPL dengan MPL, dia memang zinc. So tahulah sudah ada ion zinc. Boleh faham? Boleh faham? Okay, so kita tengok yang nombor 3. Ini pula ujian cation lah. Anion, negatif. Kita ada coksono ya, yang ni. Tambahkan 2 cm padu asid nitrik cair dan beberapa titis argentum nitrat. Nampak argentum saja mesti kamu ingat terus argentum klorida. Mendakan putih ni argentum klorida. Okay, so maksudnya nampak saja argentum nitrat kan? Kamu tahu sudah, ini memang ion klorida hadir. Sebab siapa mendakan putih itu? Argentum dengan klorida. So maksudnya di dalam larutan itu ada ion klorida. So kalau hafal dan banyak latihan memang terus jadi macam cikgu lah. Cikgu baca saja, oh argentum nitrat. Oh ini mesti ion klorida. Okay, so apakah larutan T? Larutan T ini adalah zinc klorida. Zinc klorida. Okay? So sebab itu pentingnya menghafal Maggie Karizak dan juga coksono si cincin perang ya. So kena buat banyak latihan dan terus dapat macam cikgu fikir nih. Sebenarnya kalau ikut tuition cikgu kan, kalau ikut dengan cikgu suka ajar kamu bagaimana cikgu berfikir. Jadi sebenarnya ini semua ada di dalam video cikgu, di dalam YouTube tu ya. Dah tahu cikgu sudah upload ke belum di dalam channel baru? Nanti cikgu cek. Kalau belum nanti cikgu upload lah. Tapi dalam channel lama cikgu ada, kamu type saja cikgu Uci. Ada jumpa tu untuk garam. Bagaimana untuk menghafal cation dan juga anion ni. So ini merujuk kepada larutan T di 5B1 bertindak balas dengan larutan plumbum 2 nitrat. Nyatakan hasil tindak balas yang terbentuk. Okey. So okey, dia cakap akan
dengan plumbum 2 nitrat. Pb larutan T zinc klorida kan. So zinc klorida bertindak balas dengan plumbum 2 nitrat. Apa? Apa akan apa garam yang terhasil? Kasih tukar-tukar aja cation dengan anion. Apa hasil yang terbentuk? Ada 2 garam nih. Ada siapa dapat? Yang ini dia akan berpasang dengan anion di sini. Ini cation akan berpasang dengan anion di sini. Ada 2 hasil kan? Oke, bagi saya garam yang pertama. Zinc klorida dengan plumbum 2 nitrat. Apakah hasil dia? Zinc nitrat kah, Cikgu? Betul, zinc nitrat Dan plumbum klorida. Plumbum 2 klorida. Mesti ada 2 ya kalau plumbum nih. Oke, Wajib. Cikgu. So, itulah. So, nyatakan nama tindak balas ini. So, kan ini adalah tindak balas, ini dua-dua garam larut kan. So, garam larut ini dia akan hasilkan plumbum klorida. Plumbum klorida adalah garam tak larut. Oke, so ini adalah tindak balas penguraian ganda 2 ya. Pemendakan. Atau pemendakan boleh juga diterima. Oke, so itu saja untuk malam ini. Saya harap dapat memberikan manfaat. Sebelum itu saya tulis di sini lagi. Yang akan terhasil adalah plumbum, garam plumbum 2 klorida dan garam zinc zinc nitrat. Oke. Mungkin kamu akan tanya, Cikgu, kalau saya tulis formula dia boleh? Boleh. Boleh sangat. Oke. So, apakah nama tindak balas ini? Tindak balas ini dia akan menghasilkan 1 garam larut, 1 lagi garam tak larut. So, itu kita panggil sebagai penguraian ganda 2. Oke, tindak balas penguraian ganda 2 boleh juga dikenali juga sebagai tindak balas pemendakan. Oke. Jadi, suka saya ingatkan kamu, penguraian ganda 2 itu adalah tindak balas antara garam larut dan garam larut. Dua-dua garam larut. Untuk menghasilkan, ini dia akan hasilkan 1 garam tak larut. Semua garam klorida larut. Oke, kecuali kalau garam klorida ialah PAG, yaitu pembaca itu sulfat. Oke. So kalau macam garam kalau klorida, plumbum klorida tidak larut, argentum klorida pun tidak larut. 2 itulah. Sebab itu tadi kalau argentum saja guna mesti ada ion klorida sebab mendakan putih tak larut. Oke. Asyik dia tu anjing. Oke. Plumbum 2 klorida, 1 lagi ialah zinc nitrat. Zinc nitrat adalah garam yang larut lah. So inilah penguraian ganda 2. Oke, kalau dia minta imbangkan, kamu kena imbangkan sendiri. So itu saja untuk malam ini. Terima kasih. Ya. Argentum sama apa tadi? Yang garam klorida tuh, yang tidak larut. Oke. Semua, saya mulai dari awal lah ya. Oke, kita ada garam-garam anak. Kita ada garam-garam anak. Kamu tahu sudah ya apa itu anak? Garam-garam anak semua adalah garam larut. Oke. Kemudian kita juga ada garam-garam coksono, yaitu garam coksono. Oke. Garam-garam coksono ini, coksono itu adalah garam karbonat. Oke, yang ini garam klorida, yang ini garam sulfat, yang ini garam nitrat. Oke. Semua garam karbonat tak larut. Semua tidak larut kecuali garam-garam anaknya. Seperti amonium karbonat, natrium karbonat, kalium karbonat memang larut. Nah, sebab di sini dia sudah bagi tahu sedia semua garam anak larut. Okay. Semua garam klorida larut kecuali PAG. PAG itu apa? Plumbum 2 klorida dan juga argentum klorida. Ini garam tak larut ya. Semua garam sulfat larut kecuali pembaca.
Pabacatu adalah plumbum sulfat, barium sulfat, dan juga kalsium sulfat. Semua tidak larut. Dia akan membentuk mendakan putih. Okay. Semua garam nitrat ini best. Tiada pengecualian. Memang semua larut. Apa saja. Oke? Boleh paham? Boleh? So, jadi itulah. larut tuh cikgu membentuk mendakan putih. Iya, semua membentuk mendakan putih. Sebab itu kamu lihat di sini pengesahan ujian ini kan. Oke. Kamu ini apabila dimasukkan 2 cm padu asid nitrik cair, dia dimasukkan dalam larutan T yang kamu tidak ketahui apa anion di dalam dia. Oke, mendakan putih terbentuk apabila ditambahkan argentum nitrat. Kenapa? Sebab di dalam larutan T ada ion klorida. Bila ion klorida bertindak balas dengan argentum nitrat, dia akan jadi argentum klorida. Oke, so argentum klorida itulah mendakan putih. Yang ini. Sebab itu cikgu tahu yang hadir di dalam larutan T ini ada ion klorida. Maka larutan T itu nama dia zinc klorida. Oke, zinc dapat dari mana? Dapat dari sini. Klorida dapat dari mana? Dapat dari sini. Jadi sekali kasih gabunglah. Ini cation dia tadi zinc. Ini anion dia klorida. Zinc klorida. Oke, bolehkah? Boleh. Oke. So itu saja. Yang ini pengaratan nih paling kelima memang every year saya cikgu selalu bagi tahu every year memang ada sahaja soalan pengaratan. Pencegahan pengaratan lah yang paling boleh dikatakan wajib ada setiap tahun pengaratan. So jangan sama sekali skip ya soalan ini. Oke, so itu saja untuk malam ini. Nanti kita sambung lagi untuk modul ini juga. Modul 1 trial kimia. Saya rasa banyak sekolah-sekolah lain yang menggunakan modul ini yang sama ya. Oke, so itu saja malam ini. Ada apa-apa soalan lagi? Cikgu, kalau disuruh tulis persamaan kimia 1 marka aja, perlu balance juga kah? Ya, perlu balance. Perlu balance. Okay. Kalau 1 marka saja, maksudnya sampai balance baru dapat marka. Tapi kebiasaannya memang 2 lah. Oke. Kalau 1 tuh mesti yang sangat simple. Oke. So itu sajalah ya malam ini. Okay, thank you. Thank you, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Oke. So semoga bermanfaat. Bye. Thank you, Cikgu. Bye. Bye, Laili.